حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نبي محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نبي محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نبي محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نبي محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله Tuhanlah Tuhanku Allah ma fi qalbi ghairullah tiada apa yang dalam hatiku melainkan Allah. Nabi Muhammad itu adalah musuh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala dengan keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih lagi sudi meminjamkan baki umur kepada kita sehingga saat ini untuk kita boleh melaksanakan solat maghrib secara berjemaah di masjid. Tak kala orang lain masih sibuk dengan urusan masing-masing, tapi syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pilih kita untuk boleh hadir ke masjid pada malam ini dan dapat solat berjemaah bersama-sama. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga, yang terus-menerus memurniakan kita nikmat, berbagai nikmat. Nikmat yang terbesar punya Allah Subhanahu wa taala ialah nikmat iman dan Islam. Nikmat
yang berada di sekeliling kita, matahari yang terbit setiap pagi, yang terbenam setiap petang, cuaca yang nyaman pada malam ini, kan, baru lepas hujan. Ini semua nikmat dari Allah SWT. Hari-hari Allah SWT bagi nikmat kepada kita supaya kita ingat bahawa kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi sewajarnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang mana setiap bulan hari Isnin minggu keempat kita mengisahkan tentang perihal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sambung kembali kuliah bulanan kita menggunakan kitab Fiqh Harakah dari Sirah Nabawiyah yang dikawal oleh Fadil Ustaz atau Hadi Awal. Kita sambung kata silap kita berhenti muka surat 47 tentang Nabi musafir ke Syam bersama bapa saudara. Abu Talib memelihara Nabi bersama-sama anaknya. Beliau bersungguh-sungguh menunaikan janjinya untuk memelihara dan menjaga Nabi seperti yang diharap-harapkan oleh Abdul Muttalib. Ketika Abu Talib bersedia untuk musafir ke Syam, dia tidak berupaya untuk menolak permintaan Nabi untuk bersama-sama ke Syam. Walaupun usia Nabi pada masa itu hanya 9 tahun. Justru Abu Talib lebih berlembut dengan Nabi daripada anaknya Ali, Ja'far dan Aqil. Ramai di kalangan ulama meriwayatkan di dalam kitab-kitab mereka satu peristiwa penting, walaupun dari segi sanadnya dhaif, tapi ceritanya masyhur, iaitu ketika rombongan mereka sampai ke di Busra dalam negeri Syam. Tuan muslimin dan muslimah, ibu-ibu dan ayah-ayah yang dikasihi yang dirahmati rahimakumullah. Sebelum ni kita telah membicarakan tentang bagaimana Nabi SAW telah mengalami peristiwa menyayat hati, yang mana Nabi SAW dahlah lahir-lahir tak ada ayah. Ayah baginda Nabi SAW meninggal ketika Nabi SAW masih lagi dalam kandungan. Kemudian setelah beberapa lama dia pelihara oleh Halimatus Sa'diyah, Nabi SAW sempat bermanja saat dengan ibu dia, kan? Ibu dia Sayyidatina Aminah. Ketika Aminah, kita dengar cerita dalam sesi yang lepas, Aminah pergi ke tempat nak menziarahi makam ayah dia, pusara suaminya yang meninggal di Yathrib. Balik daripada menziarahi pusara Abdullah, Aminah dalam cabut nyamuknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu Nabi SAW dipelihara oleh Abdul Muttalib. Tidak lama selepas itu sempat bermanja beberapa tahun, Abdul Muttalib tok dia meninggal dunia mula ketika Nabi SAW berumur 8 tahun. Kecil lagi. Nak manja dengan ayah tak ada, nak memanja dengan ibu tak ada, nak memanja dengan Tok Wan meninggal umur 8 tahun. Kemudian setelah meninggal Tok Wan dia dijaga oleh Pak Nakan Abu Talib. Masa dia umur 9 tahun, ada peristiwa pergi ke Syam. Abu Talib ini anak ramai. Kita dengar cerita
Ali bin Abu Thalib, anak dia. Ja'far bin Abu Thalib, Ja'far At-Tayyar, anak-anak Abu Thalib, anak-anak Abu Thalib. Jadi pada umur 9 tahun Abu Thalib ini jadi piangga. Ada Nabi SAW umur 9 tahun, dia bawa satu rombongan nak pergi ke Syam. Nabi SAW nak ikut bersama-sama dengan Abu Thalib. Jadi berlakulah satu peristiwa di mana ada seorang rahib. Dia sampai dekat Syam, ada seorang rahib bernama Buhairah. Apabila ia melihat Nabi SAW dan merenungnya, ia berkata kepada Abu Thalib, apakah hubungan budak ini dengan engkau? Abu Thalib menjawab, anakku. Kata Buhairah, dia bukan anakku. Tidak patut ayah kepada budak ini masih hidup. Jawab Abu Thalib, ya, dia anak saudaraku. Buhairah bertanya, di mana bapanya? Abu Thalib menjawab, bapanya meninggal ketika ibunya mengandung. Kata Buhairah, betul, bawalah dia pulang ke negeri itu. Berwaspadalah dari orang Yahudi. Demi Tuhan, kalau mereka melihatnya di sini, akan berlaku perkara yang buruk kepadanya. Sesungguhnya akan berlaku kepada anak saudara ini perkara besar. Maka Abu Thalib pun tergesa-gesa membawa pulang Nabi ke Mekah. Al-Qurtubi dan lainnya telah meriwayatkan bahawa hal ini ada hubungannya dengan firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, Taurat dan Injil mengenalinya, mengenali Rasulullah SAW seperti mengenal anak-anak mereka, dan sesungguhnya sebahagian daripada mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 146. Ini menunjukkan bahawa bagaimana ciri-ciri kenabian Nabi SAW. Sebelum Nabi lahir lagi, kita dah bincang sebelum ni, macam mana sebelum baginda Nabi SAW lahir, kaum Yahudi dekat Madinah, masa tu Yathrib, di Yathrib ramai orang Yahudi. Orang Yahudi menetap di sana, dan mereka ni menerima wahyu seumpama menerima Al-Quran ketika dahulu. Dan mereka menerima banyak Nabi. Nabi Isa AS, Nabi Musa AS, Nabi-Nabi semua, banyak-banyak Nabi daripada kaum Yahudi. Dan setiap Nabi bawa kitab-kitab masing-masing. Kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur. Dan dalam kitab-kitab tersebut diceritakan akan lahirnya Nabi akhir zaman. Akan ada akhir zaman nanti, akan lahir Nabi Khataman Nabiyyin, menutup segala Nabi. Setelah Nabi Isa wafat, akan ada satu tempoh masa selepas daripada itu akan lahir Nabi. Lalu pendeta-pendeta Yahudi, orang beragama seperti mana agama Nabi Isa, mereka faham akan ada Nabi akhir zaman. Tetapi satu mereka silap. Mereka dah ingat Nabi akhir zaman ni di kalangan bangsa Yahudi. Kerana mereka bangga dengan kaum mereka yang banyak Nabi. Nabi-Nabi semua datang daripada, kebanyakan datang daripada kaum Yahudi. Daripada Nabi Yaqub AS turun ke bawah sampai ke Nabi Isa, semua daripada bangsa Yahudi. Bagi mereka adalah bangsa yang terpilih. Tetapi apabila mereka dapat tahu bahawa Nabi akhir zaman ini adalah daripada bangsa Arab, mereka menafikan kenabian. Jadi ini yang berlaku. Sampailah sekarang mereka masih lagi tidak mengiktiraf Nabi SAW
Tetapi ini adalah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum baginda lahir lagi ada petunjuk akan lahir Nabi akhir zaman. Jadi ini Buhairah adalah salah seorang pendeta Yahudi yang mendapat khabar berita bergembira Nabi akhir zaman tersebut. Dan mereka ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi-Nabi, kenal ciri-ciri Nabi Muhammad SAW seumpama mereka mengenali anak mereka, bahkan lebih daripada anak mereka. Sebab ciri-ciri Nabi SAW diceritakan secara rinci dalam kitab-kitab mereka. Kita pun ada anak, kan? Ada anak ramai, 10 orang, 9 orang, 5 orang, 6 orang. Kita kenal anak-anak kita. Anak kita ni hak sulung suka makan apa, hak nombor 2 suka makan apa, hak nombor 3 suka baju kala apa. Masing-masing ada kelainan, ciri-ciri keunikan masing-masing. Kita kenal anak-anak kita. Dan pendeta-pendeta Yahudi ini, mereka kenal Nabi Muhammad SAW kama ya'rifuna abna'ahum. Allah SWT sendiri cerita, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, diberikan kepada mereka Taurat, diberikan mereka Injil, ya'rifunahu, mereka mengenali Nabi SAW kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mana mereka mengenal anak-anak mereka. Wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Dan sesungguhnya sebahagian dari mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui. Jadi ada di kalangan mereka yang tahu benar ini tapi disembunyikan kebenaran. Hatta sekarang pun mereka tahu benar ini, kan? Tapi mungkin sebab pangkat, sebab kuasa, di Vatikan dan sebagainya, mungkin mereka tahu benar ini, kan? Kitab-kitab mereka ada menceritakan tentang Nabi akhir zaman. Ini yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini keyakinan kita bahawa mereka yang berilmu Taurat, yang berilmu Injil, mereka tahu akan kehadiran Nabi SAW. Jadi atas kerana sifat mereka yang layak tumunal haq, sebahagian daripada mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui. Begitulah juga di dalam sekarang, kan? Ramai manusia yang tahu tentang kebenaran, tahu tentang hukum Islam, tahu tentang kebaikan sistem Islam, tahu tentang kebaikan sistem ekonomi Islam, tahu tentang kebaikan sistem sosial Islam, tahu tentang kebenaran sistem politik Islam, tetapi mereka menyembunyikan kebenaran lantaran daripada perasaan takabur, rasa tidak bertuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin sebab pangkat, sebab kuasa, sebab angkuh, mereka menyembunyikan kebenaran, menolak kebenaran. Kita hafal macam mana pun mereka tidak mau menerima. Kita hafal kebaikan Islam, diam. Kalau kita melaksanakan hukum Islam macam ni, kebaikan yang mencari-cari, kita hafal kata kebaikan ekonomi Islam. Kalau kita menjalankan sistem ekonomi secara Islam, menjauhi riba, menjauhi benda-benda haram, bajet 2017 contohnya, macam mana sumber yang masuk, adakah sumber yang halal, sumber yang keluar pula sumber yang halal. Macam kita, duit kita kerja, kita bekerja, kita nak sumber pendapatan yang halal. Kita berniaga, kita tak mau tipu, kita tak mau riba, kita tak mau buat perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Macam itulah juga sebuah negara. Pendapatan yang masuk ke dalam negara, perbendaharaan negara, sama lah juga dengan pendapatan yang masuk macam kita, perbendaharaan kita sebagai seorang individu. Nak ke
kita, nak berkata kita dalam keluarga kita, perlu masuk semua yang halal. Kita nak berkata dalam negara kita, kena masuk daripada semua yang halal. Oh, ada berkata dalam negara. Adakah negara kita sekarang ada dalam berkata? Kita boleh cek sendiri, kita boleh tengok sendiri bagaimana sumber-sumber pendapatan yang masuk, hasil daripada mana, hasil daripada judi, hasil daripada apa, hasil daripada cukai yang tidak sepatutnya, cukai yang dikenakan kepada orang miskin macam kita. Jadi kita boleh sama-sama berfikir tentang perkara ini, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang putih, mana yang hitam. Allah SWT bagi kita akal untuk kita berfikir sama-sama. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, Taurat dan Injil, mengenalinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mengenal anak-anak mereka, dan sesungguhnya sebahagian daripada mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 140. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanyakan Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, adakah benar kamu mengenali Muhammad lebih daripada anak kamu sendiri? Abdullah bin Salam menjawab, ya, bahkan lebih dari itu, karena Allah telah memutuskan pemegang amanahnya di langit kepada pemegang amanahnya di bumi tentang sifatnya, maka aku dapat mengenalinya. Adapun anakku, tidaklah aku ketahui sifatnya. Abdullah bin Salam seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang dulunya adalah seorang pendeta Yahudi. Dia orang Yahudi asalnya. Seorang padri Yahudi masuk Islam. Bila masuk Islam, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, betul ke? Nabi SAW, Sayyidina Umar tadi, betul ke hang ni dulu tahu tentang Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman ni lebih daripada anak sendiri, seperti anak sendiri. Nabi SAW, Sayyidina Umar tanya kepada Abdullah bin Salam, betul ke hang ni kenal dengan Nabi Muhammad seumpama mengenali anak sendiri? Abdullah bin Salam kata, bukan sahaja seperti mengenali anak sendiri, bahkan lebih lagi mengenali daripada anak sendiri. Dalam diceritakan sedikit dalam Taurat dan Injil berkenaan dengan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan anak-anakku, aku tidak mengenali dalamannya. Kan? Kita tak kenal dalam anak kita macam mana. Kita nampak yang luaran saja. Tapi pendeta-pendeta Yahudi kenal Nabi Muhammad SAW luar dan dalam, kerana yang menurunkan cerita sifat-sifat Nabi SAW ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang memegang amanahnya di bumi adalah padri-padri ini yang memegang Injil, memegang Taurat ketika itu, tahu tentang ciri-ciri sifat-sifat Nabi. Ini membuktikan kepada kita bahawa kita ini berkewajipan untuk yakin dengan Nabi SAW. Rukun iman yang kedua, kan? Yang pertama percaya kepada Allah, yang kedua percaya kepada Nabi-Nabi, percaya kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhirat. Mana kita bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Aku naik saksi, aku bersaksi bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Tuhan. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah. Ini satu kesaksian. Antara bukti penyaksian kita kepada Nabi SAW, kita yakin dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelum. Dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum ini menceritakan tentang
Nabi Muhammad SAW. Abdullah bin Salam, seorang pendeta Yahudi di zaman Nabi SAW, masuk Islam dan dia mengakui bahawa dalam kitab mereka menceritakan tentang Nabi SAW. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali Nabi SAW seumpama mengenali anak-anak mereka. Bahkan Abdullah bin Salam kata lebih lagi mengenali Nabi Muhammad, kerana anak-anaknya dia tak tahu apa isi dalam hati. Sedangkan Nabi Muhammad SAW disebutkan luar di dalam Taurat dan di dalam Injil. Di antara sebabnya Islam yang Salman Al-Farisi ialah kerana mengikuti berita kelahiran dan sifat Rasulullah dari kitab-kitab zaman dahulu dan ulama ahli kitab. Salman Al-Farisi itu seorang sahabat daripada Parsi, daripada Irak. Dia adalah seorang yang suka menjelajah, suka merantau daripada satu tempat ke satu tempat, dan dia banyak menganut agama. Salman Al-Farisi ini last sekali masuk Islam kerana mempelajari, mengetahui bahawa di sana ada Nabi akhir zaman, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, maka munasabah Buhairah yang banyak membaca kitab suci itu menyadari apabila melihat Nabi dengan tanda-tanda yang ada padanya dan apa yang berlaku adalah tepat sekali dengan kenyataan yang ada dalam Al-Quran Karim, bukannya penonjolan diri sendiri oleh Rasulullah SAW. Tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Golongan orientalis mengambil kesempatan. Para pendukung fikrah jahiliah moden dari kalangan orientalis mengambil kesempatan dari peristiwa di atas. Kononnya Nabi bertanggungjawab mencipta Al-Quran. Di antara mereka ialah orientalis Perancis, baca lagu Carol D. Fox, yang mengarah buku berjudul Pengarah Al-Quran. Di antara alasan beliau ialah pertemuan dengan Padri Buhairah, bukan sekadar pertemuan, tetapi mengilhamkan kepada Nabi untuk mengarah Al-Quran. Pandangan seperti ini adalah tidak munasabah keluar dari seorang yang dianggap terpelajar. Di barat ada satu golongan yang namanya golongan orientalis. Orientalis dia belajar betul tentang Islam. Ada fakulti mengajar Islam, tetapi mereka tidak Islam. Mereka belajar tentang Al-Quran, tafsir, bahkan lebih hebat lagi mungkin daripada kita orang awam. Mereka belajar detail dan mereka boleh buat tesis, getah kerja tentang Islam. Kajian-kajian mereka begitu hebat tentang Islam, tetapi mereka tidak Islam. Mereka dinamakan golongan orientalis. Mereka belajar Islam dengan niat untuk menghancurkan Islam.